Apakah keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Keselamatan boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan selamat ataupun terhindar daripada bahaya serta bencana. Peraturan keselamatan perlulah dimaklumkan dan diamalkan kepada pengguna bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Keselamatan merupakan satu aspek yang amat penting dan perlu dititik beratkan dalam semua hal. Semua pihak perlu peka dan sentiasa mengamalkan langkah keselamatan semasa sesi pembelajaran. Peraturan keselamatan bertujuan untuk melindungi murid, pengguna, alat-alat dan bangunan daripada bahaya elektrik yang mungkin berlaku. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994, OSHA Occupational Safety and Health Act 1994, iaitu pihak majikan bertanggungjawab menyediakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan serta kemudahan bagi menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja. Bahaya elektrik tidak boleh dianggap ringan kerana aliran arusnya tidak kelihatan. Arus ini boleh mengakibatkan renjatan, kebakaran, lumpuh, letupan dan kematian. Next, alat pelindungan keselamatan. Alat pelindungan keselamatan atau Personal Protective Equipment (PPE) bermaksud apa-apa kelengkapan yang bertujuan untuk dipakai atau dipegang oleh seseorang yang sedang bekerja dan yang melindunginya terhadap satu atau lebih risiko kepada kesihatan atau keselamatannya, dan apa-apa aksesori tambahan yang direka bentuk untuk memenuhi matlamat itu. Terdapat beberapa kategori PPE yang biasa digunakan di tempat kerja pada masa ini, antaranya ialah kelengkapan pelindungan kepala. Ianya berfungsi untuk melindungi kesan daripada objek jatuh atau objek terbang, risiko hentaman pada kepala, risiko rambut tersangkut dalam jentera, titisan atau percikan cecair kimia, haba dan cuaca panas atau sejuk. Di antara jenis topi keledar keselamatan adalah topi keras hat dan topi keledar anggota bomba. Kelengkapan pelindung kaki. Ianya bertujuan melindungi kaki daripada keadaan basah, panas dan sejuk, pengumpulan cas elektrostatik tergelincir, luka dan tusukan, objek jatuh, beban berat, logam keras, percikan atau tumpahan bahan kimia, tergilis kenderaan forklift dan sebagainya. Di antara contoh kasut keselamatan adalah bot keselamatan dan kasut berpelindung tocap, serta tahan tembusan, bot Wellington dan kasut spesifik, contohnya bot foundry dan bot untuk kerja-kerja kayu. Kelengkapan pelindung pernafasan. Alat keselamatan ini bagi mengatasi masalah kekurangan oksigen, habuk, gas toksik dan asap berbahaya. Sesetengah alat pernafasan bergantung kepada kepekatan bahan tercemar dalam udara di tempat kerja. Ini termasuk respirator asas jenis pakai buang dan jenis guna semula. Pastikan saiz yang digunakan sesuai dan betul, contohnya topeng muka separuh half face mask dan topeng muka penuh full face mask. Terdapat juga jenis alat pernafasan yang memberikan bekalan udara termampat untuk pernafasan. Contohnya set SAR separate air respirator dan set SBR self-contained breathing apparatus. Ini adalah antara contoh penggunaan topeng muka separuh untuk kerja yang tertentu. Penggunaan topeng muka separuh ini mestilah dilakukan dengan betul supaya alat pelindung keselamatan ini dapat berfungsi dengan baik. Kelengkapan pelindung pendengaran. Ianya berfungsi untuk mengurangkan bunyi bising kerana gabungan tahap bunyi yang tinggi dan jangka masa pendedahan akan merosakkan pendengaran. Bunyi bising tahap tinggi adalah bahaya walaupun dengan tempoh yang singkat. Di antara contoh alat keselamatan pendengaran adalah penyumbat telinga earplug dan alat penutup telinga atau mouth. Sediakan pelindung pendengaran yang betul untuk jenis kerja dan pastikan pekerja tahu menggunakan alat pelindungan pendengaran tersebut. Pilih pelindung pendengaran yang mengurangkan bunyi ke tahap yang dibenarkan, selain membolehkan komunikasi diteruskan dan menjamin keselamatan semasa bekerja. Kelengkapan pelindung badan. Alat keselamatan diri jenis pelindung badan ini digunakan untuk melindungi diri daripada kesan haba, percikan cecair kimia atau sisa logam, semburan daripada kebocoran tekanan, atau senapang semburan spregon, habuk tercemar, kesan hentakan dan kesan tusukan.
Di antara contoh alat pelindungan diri adalah sut penuh kufur konvensional ataupun jenis pakai buang, sut dandang, apron, sut kimia. Pemilihan topi termasuk tahan api fire retardant, anti-statik, telap kimia dan tinggi penglihatan high visibility. Jangan lupa pelindungan lain seperti abah-abah keselamatan atau jaket keselamatan. Setiap jenis alat keselamatan pelindungan diri adalah mempunyai tujuan khusus, mengikut jenis kerja yang perlu dilaksanakan. Kelengkapan pelindung tangan. Penggunaan alat pelindungan tangan ini untuk mengelakkan lelasan, suhu melampau, hentakan dan tusukan, bahan kimia, kejutan elektrik, sinaran radiasi, getaran, agen biologi dan rendaman berpanjangan dalam air. Antara contoh alat pelindungan tangan ini adalah sarung tangan lateks, sarung tangan kulit, sarung tangan panjang gauntlets dan penutup lengan slavings yang meliputi sebahagian atau keseluruhan lengan. Elakkan penggunaan sarung tangan semasa mengendalikan mesin gerudi jenis meja yang mana sarung tangan mungkin boleh terperangkap dan menyebabkan kecederaan kepada tangan. Sesetengah bahan atau material sarung tangan sangat cepat bertindak balas dengan bahan kimia, seterusnya membuatkan PPE terjejas oleh bahan kimia. Memakai sarung tangan getah untuk tempoh yang panjang boleh membuatkan kulit panas dan berpeluh dan boleh membawa kepada masalah ruam pada kulit. Menggunakan sarung tangan dalaman inert dari jenis kapas cotton boleh membantu mengelakkan perkara ini. Kelengkapan pelindung penglihatan. Alat pelindungan mata bertujuan untuk melindungi mata daripada percikan cecair bahan kimia dan sisa logam, habuk, objek terbang, gas dan wap, sinaran radiasi dan sebagainya. Contoh alat pelindungan mata adalah seperti cermin mata keselamatan, cermin mata, skrin muka, pelindung muka face shields, visor dan lain-lain. Pastikan pelindungan mata yang dipetiah mempunyai kombinasi yang betul untuk tugasan atau kerja-kerja itu dan saiz padanan yang betul kepada pengguna. Next, mengamalkan keselamatan diri. Untuk mengelakkan kemalangan ketika berada di tempat kerja, beberapa peraturan hendaklah dipatuhi. Biasanya di setiap bengkel terdapat peraturan AM yang telah ditetapkan. Peraturan ini boleh diklasifikasikan kepada dua, iaitu: pertama, keselamatan diri. Kedua, keselamatan bengkel. Pertama, keselamatan diri. Di antara langkah-langkah keselamatan diri yang perlu dipatuhi. Pertama, pakaian mestilah sesuai dengan tugas yang dijalankan, contohnya memakai apron untuk kerja-kerja ketukangan kayu, memakai goggle dan pelindung muka. Untuk kerja-kerja mengimpal, baju lengan panjang hendaklah dilipat hingga ke siku. 2. Jangan memakai perhiasan seperti cincin, gelang tangan, jam tangan dan rantai. Kasut bertapak nipis atau berpaku tidak dibenarkan, sebaliknya. Kasut yang bertapak tebal dan berjahit di sekelilingnya serta kasut yang berpenebat adalah lebih digalakkan. Manakala bagi kerja mengangkat barangan berat, kasut tahan hentakan hendaklah perlu digunakan. 3. Sarung tangan yang digunakan mestilah bersesuaian dengan tugas, contohnya sarung tangan kulit untuk kerja kimpalan dan sarung tangan getah digunakan semasa kerja-kerja yang melibatkan bahan kimia atau elektrik. 4. Rambut hendaklah pendek dan ditutup dengan topi atau memakai topi keselamatan untuk sesuatu tugas. Rambut yang panjang perlu diikat dan disepitkan. 5. Sentiasa mematuhi arahan yang diberi oleh guru atau pembantu bengkel, papan tanda dan bertanya jika kurang jelas. 6. Jangan makan dan minum, bergurau senda atau bermain semasa anda sedang bekerja. 7. Sentiasa bertenang dalam menjalankan tugas. 8. Bersihkan tempat kerja dan alat setelah selesai menjalankan sesuatu kerja. 9. Gunakan sabun dan air untuk membasuh tangan, terutama selepas menggunakan bahan-bahan kimia. 10. Jika terdapat sesuatu yang dianggap berbahaya, laporkan kepada guru atau pembantu bengkel. Kedua, keselamatan di bengkel. Di antara langkah-langkah keselamatan bengkel yang perlu dipatuhi adalah: pertama, bengkel mestilah mempunyai susun atur yang baik bagi membolehkan kerja dijalankan dengan baik dan lancar. 2.
Bengkel mestilah mendapat cahaya yang mencukupi dan sistem pengudaraan yang baik bagi memastikan kerja yang dilakukan tidak menghadapi sebarang masalah. 3. Bengkel hendaklah sentiasa bersih daripada sebarang sisa kerja seperti serpihan besi dan minyak bagi mengelakkan kemalangan yang disebabkan oleh bahan tersebut. 4. Cara berpakaian perlu dipatuhi bagi menjamin keselamatan pengguna ketika melaksanakan tugasan.